Cikgu akan jawab lah sebagai rakaman. Sabar. Tunggu sekejap Kita tengok juga nak rakam. Lama juga dia pusing tu. Okey, tak apa. Tunggu kejap Tunggu. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera Okey, terima kasih kerana masuk ke kelas. Jadi tanpa melengahkan masa cikgu hanya nak ulangkan benda yang biasa kamu akan tanya. Murid-murid, cikgu sekali lagi perlu mengingatkan anda dalam Google Classroom, okey? Dalam Google Classroom ada kuis-kuis yang murid-murid perlu jawab. Jadi seperti yang cikgu paparkan pada skrin contohnya bab 7, Tiffany sudah buat bagus tapi nampaknya dia mungkin tak rujuk pada buku lah. Cikgu cuba fikir positif. 我尽量用正面的思想去想你lah. Jadi mungkin dia cuba nak jawab tanpa buku rujukan. Tapi dapat markah rendah apa boleh buat kan? Ini benda yang nanti cikgu akan keluarkan satu senarai nanti yang akan memberikan markah PBD anda. PBD lah. Jadi kalau anda tak jawab bersungguh-sungguh, macam GWAY tengok, GWAY 24 markah. Jadi kalau kamu tak jawab bersungguh-sungguh, cikgu pun tak boleh nak bantulah. Dah cakap rujuk buku. Jadi Damia, tolong buat Kalau tidak, cikgu nanti lepas hari ini cikgu akan bagi kosong yang siapa yang jawab Kamu boleh nampak pada skrin. Ini yang biasa cikgu buat. Kalau kamu tak jawab, cikgu akan bagi markah kosong. Habis cerita. Nah macam mana kan? Nak minta buat hantar gambar, murid tak respon. Jadi inilah cara yang paling senang cikgu boleh fikirkan. Quiz online lah. Ini satu. Jadi pertama, ingat tolong jawabkan assignment dan juga quiz. Assignment dan quiz. Assignment pun senang saja. Tonton YouTube. Tonton ke tak tonton, cikgu sebenarnya tak berapa pentingkan lah. Jadi anda tonton semula. Lepas tu turn in. Hantar je. Kamu tonton, turn in. Cikgu bagi markah. Macam Chu Wenyin dan juga Nur Amira ini, cikgu dah bagi markah senang je. Jadi kalau kamu tidak menghantar, jadi cikgu tak boleh bagi kamu markah. Cikgu akan bagi kosong je. Sekarang kat sini kan, kalau Damia tak hantar, cikgu bagi kosong lah. Nampak kan? Tiffany pun cikgu bagi kosong macam tu. Kalau nak hantar, masih sempat. Tolong. Minta tolong. Aktifkan dalam Google Classroom dan e-learning adalah trend masa depan. Maksudnya lain kali kalau kamu belajar di mana-mana college, politeknik, universiti, benda ini tak kira lah Google Classroom ataupun quizzes ataupun apa-apa lagi apps. Kerja kamu ialah jawab. Kamu tak boleh kata, cikgu, internet tak bagus ke ataupun komputer ada masalah. Kita bagi masa. Jadi kalau masa tak boleh nak jawab, kamu boleh message cikgu. Oh cikgu, saya ada masalah. Cikgu faham. Okey, jadi itu pertama. Kedua, mungkin ada antara kamu tahu, lepas ini mungkin kita buka sekolah dah. Tingkatan 5 bersama dengan tingkatan 4. Kemungkinan besar tingkatan 4 akan ikut sekali. Kalau buka sekolah itu, ingat cikgu, hari ini kita dah belajar bab 12. Anggapkan akan habis. Cikgu akan cuba habiskan bab 12 hari ini Habis lah cikgu. Jadi lepas ni kita buat apa? Jangan cakap tak ada benda kita nak buat Antaranya benda yang cikgu akan kerja kamu adalah dan selepas maksudnya kamu masuk sekolah, kalau kamu tak masuk pun kamu boleh buat sendiri di dalam rumah merujuk kepada buku. Kita akan buat PK eksperimen. Namun kalau kamu tak jadi balik sekolah pun, kamu boleh buatkan terdahulu laporan. 明白我讲什么吗？意思说，如果你们没有机会来学校好，我已经解释得很清楚说，你们是可以先准备好要做的实验的准备功夫。Maksudnya kamu boleh buatkan laporan sehingga apa yang perlu. Sehingga cikgu dah cakap paling tidak sampai ke prosedur. Kita ada banyak eksperimen yang kita dah bincang. Tengok balik YouTube yang cikgu upload, record Google Meet ini. Dah harap anda semua faham Jangan nanti kata cikgu tak pernah pun bagi saya buat eksperimen. Nak buat macam mana kan? Okey, nak buat macam mana? Satu. Jadi dalam ketika anda balik sekolah, perkara pertama kamu perlu buat dan hantar laporan sains itu sebagai evidence. Tidak lupa juga kamu perlu buat notah dan juga latihan. Sama ada formatif ataupun sumatif. Cikgu dah cakap dalam kelas sebelum ini, kalau anda tengok buku teks cikgu tak bermimpi pun nak kamu tulis semua buku. 我没有要你们抄完全部，我知道是不可能的。Tapi paling tidak
ketika kat sekolah dulu bulan 3 ke 5 itu, cikgu dah minta kamu buat indeks. Indeks sudah ada. Sekarang nota itu hanya cikgu minta apa? Iaitu rumusan. Kalau ada 12 bab, maksudnya ada 12 rumusan。依照你们需要12课吗？你们就有12个的那个叫做Tiffany, rumusan dalam bahasa Cina panggil apa ya? Rumusan? 不懂哎。Ayo, memang kau cor. Okey, jadi tak apa. Jadi kepada sesiapa yang nak belajar translate, dia aku tunjukkan kat dalam screen, senang je. 不是公式应该是简略，如果我们就叫简略啦，简略的那个笔记。Jadi tolong buat rumusan. Maksud dia datang sekolah semula, kalau kamu ada buat nota ketika cikgu mengajar, bagus. Kalau kamu jenis yang tak suka tulis, cikgu hanya minta kamu tuliskan rumusan saja. Rumusan untuk 12 bab 1 hingga bab 12. 依照你会有12面的那一个简略， senang untuk anda buat ulang kaji dan sekurang-kurangnya anda tahu apa yang kamu belajar. Jadi selepas kamu dah habis bab 12, kita hari ini kalau sempat, hari ini memang tak sempat lah. Lepas ini kita akan mula buat latihan sumatif ataupun formatif. Contoh contoh. Aku akan terangkan kenapa perlu buat ya. Ya, antara sebab dia kamu nak jawab SPM itu betul. Okey? Kalau kamu tak boleh cari jawapan ataupun kamu tak boleh nak faham soalan, aku akan terangkan nanti ketika kita buat sesi untuk latihan. 教完了吗？现在我们就做练习咯。Jadi dalam buku tulis kamu akan ada indeks, nota rumusan itu dan latihan. Dan paling penting kenapa kamu perlu datang sekolah juga, mungkin perlu datang sekolah isikan borang-borang yang penting. Borang-borang yang penting. Okey, borang-borang penting seperti KOKO ke PAJSK ke dan macam-macam lagi ya. Jadi cikgu tak nak buang masa untuk itu. Hari ini kita sambung bab 12, tenaga nuklear. Dalam kelas sebelum ini, kalau kamu ingat, cikgu dah share juga YouTube yang cikgu kongsikan hari itu, bagaimanakah sebenarnya tenaga nuklear ditukarkan kepada tenaga elektrik. Jadi dengan senang, cikgu nak buat sedikit ulang kaji ya, murid-murid. Kalau anda tengok pada skrin sekarang, hello Jiwei, kalau sekarang kita nak ulang kaji, tengok pada skrin. Antara berikut, yang manakah dihasilkan oleh pembelahan nukleus? Okey, pembelahan nukleus. Ya, kamu telah belajar dalam tenaga nuklear. Ada dua jenis penghasilan tenaga nuklear. 有两种产生核能的方法, dua cara. Kalau anda ingat, cikgu pun dah sebut dan terangkan dalam kelas sebelum ini, iaitu kalau anda ingat muka surat 258 dan juga 259. Kalau kamu tengok di sini ya, pembelahan nukleus. Ya, pembelahan nukleus inilah yang nanti kamu akan kaitkan dengan penghasilan tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Pelakuran nukleus pula kita kaitkan dengan bagaimanakah tenaga nuklear yang berhasil di matahari. 在太阳产生的核能cikgu, matahari itu tenaga nuklear ke? Ya, letupan demi letupan berlaku di matahari. Itulah tenaga dia sampai ke bumi. Boleh bayangkan ke tidak betapa kuatnya letupan dia berada di matahari. 在太阳上面有无止境的爆炸, yang letupan itu yang menghasilkan cahaya, cahaya itu yang mampu sampai ke bumi. Jadi kamu boleh fikir, wow, besarnya letupan itu. Ya. Jadi itu melibatkan pelakuran nuklear. Cikgu pun tak nak buang masa untuk ini. Jadi balik kepada soalan, ya, yang manakah dihasilkan oleh pembelahan nuklear? Jadi jawapan dia ialah tenaga nuklear. Pembelahan nuklear menghasilkan tenaga nuklear dan tidak lupa juga menghasilkan neutron. Neutron dalam nukleus atom ada neutron dan proton. Neutron itu yang kita rujuk ya. Kalau kamu tengok pada nota ini, ya, menghasilkan neutron. Muka surat 259 ya. Mana-mana pun menghasilkan neutron ya. Neutron hasilkan keluar. Neutron.
Jadi satu neutron akan menghasilkan 3 neutron, 3 neutron akan menghasilkan 9 lagi neutron, setiap neutron akan langgar. Okey, langgar pada nukleus radioisotop untuk hasilkan lebih banyak pecahan. Jadi tenaga hasil pun secara banyak. Inilah kita panggil tindak balas berantai. 左链射一说，一个变三个吗？三个变9个，越变越多的意思。tindak balas berantai. Cikgu pun tak nak buang masa, sambung ya. Jadi kalau anda tengok pada gambar raja ini, ya, menggunakan uranium 235X. Langgar pada uranium 235, nukleus uranium 235 dilanggar oleh hijau ini menjadi lebih kecil. Jadi apakah sebenarnya bahan X itu? Dengan senang kata, neutron. Kita akan gunakan neutron untuk menghantam. Yalah, kalau bahasa kasar menghantam. Kalau yang betul, untuk membelahkan nukleus yang besar uranium menjadi nukleus yang lebih kecil. Dan proses pembelahan itulah yang akan menghasilkan sinar radiasi ataupun tenaga yang mampu memanaskan air. 一种每一个那个核分子的核分开的时候产生的能量，它会弄热那个液体。Kalau air itu jadi panas, itulah nanti kita akan sebut ya dalam soalan yang akan datang berkenaan reaktor nuklear. Dan kalau kamu tengok soalan yang ini juga, raja di atas menunjukkan satu bom yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Bom atom lah. Apakah proses yang digunakan untuk menjalankan fungsi bom tersebut? Tidak lain iaitu pembelahan nukleus juga. Tapi cikgu dah cakap dalam kelas yang minggu ini, hari Isnin, ya, bom atom guna pembelahan nukleus. Reaktor nuklear pun menggunakan pembelahan nukleus. Tetapi mekanisme pembelahan nukleus iaitu dalam reaktor nuklear dikawal. 在核发电厂里面的那个核能是备受控制的 dikawal oleh rod kawalan yang bernama rod carbon lah. Kalau kamu tengok ada rod kawalan di situ. Tetapi bom atom tak. Dia memberikan proses itu berantai, tindak balas berantai berlaku secara lebih banyak sehingga boleh menghasilkan letupan yang begitu kuat. Kalau anda nak tengok juga letupan dia itu, sekejap ya. Kalau anda nak tengok dengan cepat, cikgu nak tunjukkan sekarang. Okey, jadi kalau kamu tengok nanti pada YouTube sendiri, adalah banyak dokumentasi ya, dan juga animasi untuk atom bomb. Antara dia, mungkin boleh tengok ya, jadi cikgu dah tunjukkan dengan senang ya. Ini lagi. Dengan cepat. Selamat datang ya, Nadia Nadira. Kau boleh tengok sendiri ya. Boleh ulang kalau kamu tengok. Kuasa itu kalau kita salah guna, dia akan jadi macam ni lah. Atom, tak bagus lah. Tapi kalau kita boleh gunakan secara bijak, dia boleh menghasilkan tenaga elektrik yang sangat bagus. Maksudnya tidak akan putus tenaga elektrik itu. Dia tarik. Okey, kita sambung. Okey semua. Jadi bagaimanakah sebenarnya tenaga nuklear dihasilkan dalam reaktor nuklear? Cikgu pun tak nak buang masa. Tenaga nuklear menghasilkan tenaga elektrik untuk kegunaan harian yang biasanya menggunakan uranium dan plutonium. Unsur yang bernama uranium dan plutonium. Okey. Jadi
Kalau kamu tengok dalam gambar aja ni, ya. Lagi cikgu dah terangkan hari itu, bab air yang dihasilkan oleh reaktor nuklear itu sebenarnya dia buat air je sebab dia berfungsi untuk menyejukkan sistem tenaga nuklear yang ada dalam reaktor nuklear. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di dalamnya? Apa yang berlaku di dalamnya sehingganya dia boleh menghasilkan tenaga elektrik? Izinkan cikgu merumuskan tenaga nuklear secara senang untuk anda ingat. Kalau anda tengok pada skrin cikgu sekarang, pada skrin cikgu nak pilih yang ini juga. Okey. Jadi boleh sebenarnya apa yang berlaku dalam penjanaan tenaga elektrik? Maksudnya dengan menggunakan tenaga nuklear. Okey, break. Apa yang berlaku sebenarnya? Jadi dalam reaktor, cikgu nak tulis, jadi kamu nak tulis ke tak nak tulis, cikgu tak boleh nak pantau sekarang. Harap anda boleh tulis di mana-mana supaya anda boleh ingat. Jadi dalam reaktor, nuklear reaktor ya, yang berada dalam dinding konkrit tebal, pembelahan nukleus. Berlakunya pembelahan nukleus, cikgu nak jimatkan ruang supaya cikgu boleh tulis dengan banyak. Pembelahan nukleus buat apa itu? Uranium. Pembelahan nukleus untuk uranium 235 menghasilkan dan tindak balas berantai menghasilkan apa? Perantai. Menghasilkan tenaga haba. Boleh baca ke tak murid-murid? Paling penting nukleus, pembelahan nukleus, ingat pembelahan nukleus. Okey? Yang kamu telah belajar, dia menukarkan dia menjadi tenaga haba. Cikgu dah tunjukkan video itu hari itu. Dalam satu air, dia macam ada biru sinaran itu, dia memanaskan air itu. Air itu yang akan pergi ataupun cecair itu, dia sebenarnya tak semestinya air. Cecair itu yang akan panaskan air. Baru air di tempat lain supaya air bertukar menjadi steam. Jadi yang pertama, tenaga nuklear itu hanya untuk panaskan saja. Menghasilkan tenaga haba. Cikgu, reaktor nuklear bahaya. Jadi tempat pembelahan nukleus ini, cikgu akan pastikan pakar itu tutupkan kawasan itu dengan konkrit dan juga plumber。你说那个区有核反应炉的地方，我们会用很厚的石灰，还有那个 plumber 一种金属包围着，重重的包围着。Maksudnya dia akan diselaputi, ditutup dengan sepenuhnya. Jadi apa yang bahaya sekarang? Tak ada isu bahaya ataupun tidak. Jadi apa yang berlaku seterusnya, cikgu sambung ya. Seterusnya, okey, air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba. Okey, tenaga haba yang dihasilkan oleh tenaga nuklear ataupun tenaga pembelahan nukleus. Ini yang kita panggil tenaga nuklear. Boleh nampak tak? Cikgu boleh tanya ke tak 2-3 orang di sini? Okey, murid-murid. Mungkin cikgu tanya Nadira. Nadira nampak tak? Dan juga Jiwe. Nampak ke tak nampak apa yang cikgu tulis? Okey, jadi ini adalah poin-poin yang kamu perlu tulis ya. Jiwe boleh nampak kan Jiwe? Kalau tak boleh nak tulis, angkat tangan pun cikgu terima je ya. Jiwe okey kan Jiwe? Kasih internet mau. Yelah kadang-kadang internet tak kuat, cikgu faham ya. Jadi cikgu tak nak paksa. Jadi cikgu sambung sekarang. Ya. Jadi yang penting, lepas tu banyak orang tak tahu sekali lagi cikgu sebut air.
Iaitu air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba. 那个产生的热能会被水吸收。Jadi lepas itu apa akan berlaku? Cikgu sambung. Jadi air yang mendidih sebab dia menyerapkan tenaga haba itu, air itu mendidih menghasilkan steam. Menghasilkan steam yang bertekanan tinggi. Okey? Yang penting air yang mendidih 一艘沸腾的水 akan menghasilkan steam. 重点就是它会产生那个水蒸气。Jadi steam itu dalam kalau dalam tube yang tertutup dia memang bertekanan tinggi lah. Jadi apa dia akan buat? Okey, apa dia akan buat? Okey. Steam itu aku tunjuk, aku nak tulis juga. Jadi steam yang bertekanan tinggi akan seterusnya disalurkan ke ataupun dan dialirkan ke turbin. Steam akan disalurkan dan dialirkan ke turbin. 会被输送去那个旋转的那个机器 turbin. Cikgu apa itu turbin? Kalau untuk bahasa Cina sekali lagi tak tahu, cikgu belum tak tahu. Cakap jujur lah. Kalau cikgu nak cari juga translation turbin untuk mereka yang nak belajar, turbin translate in Chinese. Okay. Walun. Jadi benda yang dia pusing itu, sebab pusing itu, kalau kamu tak boleh faham itu turbin itu bayangkan di belakang kapal. Biasanya turbin itu di kapal. Okey, kamu boleh nampak di belakang dia ini dia. Macam kipas lah katanya. Kipas untuk menghasilkan angin ke tabung. Ini dia fungsi untuk hasilkan daya teruja, 产生动力，向前移动的动力。这是特别旋转要用那一个宗旨lah. Jadi harap anda boleh faham. Cikgu sambung ya. Jadi dia akan ke turbin buat apa? Dia akan dihantarkan ke turbin apa? Untuk apa? Untuk steam yang bertekanan tinggi akan memutarkan turbin. Memutarkan turbin. Okey. Dan seterusnya magnet atau bergelung. Sebenarnya magnet tau, magnet yang paling penting, atau bergelung dalam penjana. Kalau anda ingat, benda ini konsep dia sama seperti dynamo. Dynamo basikal. Bukan dynamo pencuci ya, tidak. Macam ni lah. Jadi benda ini kalau kamu putarkan dia akan hasilkan elektrik untuk nyalakan basikal. Jadi Tiffany, pernah tengok benda ni lah Tiffany? Pernah ke tak pernah? Tiffany? Damian, Noh, Syafiqah pernah tengok ke tak benda ni? Tak pernah. Tak. Kesiannya tak pernah nak. Pernah. Kalau pernah, bagus. Jadi kamu gaya basikal, dynamo ini yang akan hasilkan. Jiwa kesian dia. Pergi tanya kawan. Tengok basikal mereka. Ini yang akan hasilkan cahaya kalau ada lampu di basikal. Biasanya basikal tak ada lampu. Siapa yang biasa gaya basikal malam, kat basikal mereka beli akan ada lampu kat depan. Jadi apabila roda itu berputar, dynamo itu pun ikut putar dalam, akan hasilkan lampu elektrik itu akan nyalakan lampu depan tu. Jadi sama, menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga nuklear, panaskan steam masuk ke turbin, pusingkan turbin. Jadi dia pusingkan sekali, lepas tu dynamo ataupun di sini magnet. Dia kata nak magnet lah. Konsep itu kalau cikgu nak pergi terang selanjutnya takut pula nanti kamu stres lah. Okey? Atau kalau dalam penjana,
Jadi proses penjanaan tenaga elektrik, okey, telah berjaya. Dan dia akan disalurkan ke tempat yang perlukan elektrik melalui tiang elektrik yang penting, steam, memutarkan turbin dan juga gelung dalam penjanaan. Ini sebenarnya dia konsep dia dynamo. Siapa yang tak boleh terima dynamo yang besar. Jadi murid-murid, kalau anda ikut apa yang cikgu tak tunjukkan di skrin ni, kamu akan tertanya. Kalau kita bagi kamu satu konsep di sini, kalau kamu tengok pada skrin, ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Yang kamu rasa bahaya pasal tenaga nuklear hanya berada pada satu ini saja, iaitu reaktor. Fanjing tui. Okey, reaktor sini je. Yang lain kamu nampak, okey, dia panaskan air, dia steam, pusingkan turbin, pusingkan penjana, hasilkan elektrik. Air ada 2 tempat. Yang pertama yang di sebelah reaktor ini, ya. Ada lagi satu air yang mereka pump dari luar. Mereka pump dari luar untuk menyejukkan reaktor. Apabila dia pump ke dalam, kondenser ini menyerapkan tenaga haba yang berlebihan. Okey, jadi dia akan panaskan air dan tukarkan menjadi wap yang sebar keluar. Itulah kamu nampak pada kita, kalau ikut tunjuk ikut tunjuk sekali lagi reaktor nuklear. Kalau kamu tengok, murid-murid sekali lagi, kalau kamu tengok di sini, asap ini asap bahaya ke tidak? Contoh jadi cikgu perlu tanya, cikgu tak tahu nanti kamu dah belajar tenaga nuklear, kamu boleh cakap dengan orang, oh, nuklear reaktor ini bahaya sebab dihasilkan wap-wap yang bahaya. Wap apa ini sebenarnya? Siapa nak jawab? 这个白白的物体是什么的？其实 apa dia? Mana bahaya? Jadi apa benda itu sebenarnya? Apa dia? Siapa nak jawab? Siapa boleh baca? Jiwei? Apa yang wap-wap putih sebenarnya? Jiwei? Tenaga nuklear. Oh, tidak. Kamu salah faham dah. Cikgu dah sekali ulang ya. Apakah benda yang putih ini hasil keluar daripada reaktor nuklear? Saya pai de u tong semua. Jiwei? Tengok pada chat box, cikgu dah tulis jawapan itu. Apa dia? Apa dia? Wap air. Wap air mah. Sui tensi balau. Kenapa ada wap air? Sebab dia nak sejukkan reaktor yang tengah janakan tenaga haba. Yang lencet nak ke fanjing tui lencet haba. Jadi, jiwei, bahaya ke tak sebenarnya tenaga nuklear? Bahaya ke Tak. tak? Tidak. Nadia? Iyalah tidak. Thank you lah. Nadia dan juga Syafiqah? Nadia? Tak, bagus. Dan juga Damian no Syafiqah. Thank you Tiffany ya. Jadi Tiffany pun dah jawab, Syafiqah tentang apa itu. Jadi kamu nampak dah konsep di mana tenaga nuklear itu tidak seperti yang anda mungkin salah faham selama ini. Oh, wap putih itu bahayalah. Dia semua tak bahaya. Putih ni, dia wap air je. Dia sejukkan tempat yang patut hasilkan tenaga haba melalui tenaga nuklear. Dan kamu pun tak tengok dalam video tersebut, dia pun tak lubang masa. Jadi kita sambung ya. Jadi kalau kamu tengok di sini, proses penjanaan tenaga elektrik, proses pertama, bahan radioaktif sebagai sumber utama dalam reaktor nuklear. Jadi kamu nampak dalam reaktor nuklear ini ia ada uranium, ada rod pengawal. Jadi kalau tindak balas itu menjadi tak terkawal, rod pengawal itu akan hentikan. 它会停止那一个核反应堆的那个化学反应，它停止掉stop. Okey, dia akan stop. Jadi pembelahan nuklear berlaku di dalam reaktor menyebabkan tenaga haba dihasilkan. Tenaga haba menghanaskan air di dalam reaktor sehingga mendidih. Steam yang dihasil ini akan dialih ke turbin
pusingkan turbin, berputar dan seterusnya tenaga elektrik dihasilkan. Yang ini kamu nampak putih itu sebenarnya ialah wap air saja. Tempat ni hanya dia nak pumpkan air masuk ke dalam reaktor depan itu untuk sejukkan sistem. Jalan shake naik ke系统完了。Jadi kalau kamu tengok depan kamu baca ini, screen ini kamu pun nampak yang kuning itu kalau cukup tebal dibuat daripada plumber. Mana ada masalah sinar radioaktif? Jawapan dia tidak. Jawapan dia tidak. Malahan tenaga ini tidak menghasilkan karbon dioksida, gas rumah hijau yang banyak. Jadi tenaga elektrik yang akan dihasilkan dan dialihkan ke kediaman atau kilang melalui kabel elektrik. Jadi kamu pun tengok. Dia tak seperti yang anda tengok ya, reaktor itu tempat yang susah. Nampak tak? Tempat kerja dia. Dia yang kat dalam saja. Malaysia tengah on the way ya. Memang merancang untuk menghasilkan nuklear reaktor yang baru. Dan syarat untuk menghasilkan reaktor nuklear mesti bersebelahan dengan sumber air bergerak. 也就是说，一个在有移动的水的隔壁，所以说 tidak hairan kalau dia bina kat sebelah rumah kamu ya di KL ke Selangor sebab kita ada sumber air yang bergerak 不出奇的，因为有流动水嘛，我们有很多流动的水嘛，就说见到在我们家附近是不出奇的啊哈。Jadi cikgu pun tak nak buang masa, kita pun tengok pada buku teks ya. Sambung ya, sambung. Kita dah tahu dia menghasilkan tenaga nuklear. Tengok muka surat 262. 262. Penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Okey, sebelum cikgu pergi ke jauh ya. Baca muka surat 262. Baca ya. Cikgu baca untuk kamu semua. Malaysia memiliki sebuah reaktor nuklear berkuasa 1 megawatt milik agensi nuklear Malaysia. Ya, dia nak perkenalkan sebenarnya kita ada satu mini reaktor nuklear. Reaktor Triga Puspati mula beroperasi pada 28 Jun 1982. RTP ini merupakan jenis kolam di reaktor bentuk supaya eksperimen boleh dijalankan di bahagian teras reaktor tersebut. Namun reaktor ini hanya untuk tujuan latihan, penyelidikan dan penghasilan radioisotop saja. Malaysia perlu membina sebuah reaktor nuklear yang mampu menghasilkan tenaga 1000 megawatt jika mahu menjalankan perjalanan elektrik bersumberkan tenaga nuklear. 我们有一个小型的, tapi itu tidak cukup untuk menghasilkan tenaga elektrik yang banyak. Baru 1 megawatt. Yang perlu 1000 megawatt. Yang 1000 倍. Jadi cikgu dah cakap bersedia. Kamu tak tahu. Jadi kalau orang datang pada kamu sekali lagi tanya, kenapa kamu tak nak reaktor nuklear? Kalau kamu tetapkan lagi ayat kamu kata, oh reaktor nuklear itu bahaya. Jadi orang yang pemberita yang cakap dengan kamu ibarat orang yang nak suruh kamu vaksin, kamu cakap tak nak vaksin sebab vaksin itu bahaya. 就好像开桶nak kau nak. Maksudnya cakap kamu memang dah tak nak dengar dan tak nak faham. Jadi bagaimana kita nak terangkan selanjutnya? Kamu dah berpendirian vaksin itu sangat bahaya. Dan kalau cikgu cakap vaksin itu baik pun kamu tak nak dengar. Kamu nak cakap tenaga nuklear, reaktor nuklear itu bahaya. Padahal kalau kamu dah belajar, kamu tahu dia tak bahaya. Kamu masih nak cakap dia bahaya. Nah macam mana kan? Cikgu pun tak boleh nak cakap apa-apa dah. Jadi di negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear, kenapa mereka pilih tenaga nuklear? Pertama, tulis di buat point di situ yang pertama, sebab mereka kurang sumber tenaga lain. Contoh arang batu dan petroleum, ada negara yang tak ada cukup matahari seperti di Malaysia. Tiap-tiap hari ada matahari ya. Tak juga ada negara dia sentiasa mendung dan tak sesuai. Okey? Kedua, negara itu mungkin mempunyai keluasan yang kecil. Dia bukan besar, kecil serta kepadatan penduduk yang tinggi. Oh, dia nak kata keluasan negara besar sebab penduduk ramai pun boleh.
Jadi kalau penduduk ramai, kamu guna tenaga elektrik fosil. 如果你用燃烧产生电流的话，tak cukup. Tak cukup. Sekarang setiap orang ada handphone, ada laptop, ada komputer. Pengguna elektrik sudah menjadi keperluan. Memang keperluan. Apa-apa lagi dengan kereta elektrik. 如果用汽车也用电流的话，电的供应需要很大。Jadi kalau kamu guna konvensional punya cara, mungkin tak cukup. Jadi perlu cara lain. Dan juga sumber pendapatan negara itu bagus. Kalau negara yang ada tenaga nuklear menunjukkan negara dia sebenarnya kaya dan boleh mendapat keuntungan daripada negara-negara jiran. Sebab kita boleh jual tenaga elektrik ke Thailand ke Indonesia ke dan seterusnya. 一个发电可以赚钱的意思 dan teknologi yang canggih. Maka dia negara yang ada tenaga nuklear juga menunjukkan bahawa mereka ada penyelidikan untuk teknologi yang canggih, memiliki teknologi atau nuklear. 没有问题的. Jadi siapa yang cakap bahaya sampai bila? Semua pun bahaya. Kalau semua pun bahaya, contoh, keluar rumah bahaya. Adakah tak bermaksud kamu tak perlu keluar rumah? 你要讲什么？你们讲危险吗？但是陆老师讲说，出家的门口危险，只代表说你们不可以出去家的门口。Tak boleh mah? Kamu masih perlu keluar rumah, pergi tuition ke, pergi makan ke, pergi jumpa kawan ke, pergi bermain. Tak perlu buat yang benda sama. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak Tiffany? Jiwei, Nadia, Damia, boleh faham? Thank you, Jiwei. Boleh cikgu. Tiffany, buat apa tu? Sembang. Okay, boleh. Thank you. Damian atau Syafiqah buat apa tu? Dari tadi tak ada respon ni. Tak apalah, mungkin line dia tak bagus. Dia berfikiran positif. Jadi sambung . Jadi apakah impak penggunaan tenaga nuklear? Impak 它到底会有什么长远的影响？ Kalau dia dikawal baik, bagus. Dia memberi manfaat kepada manusia dan juga alam sekitar. Namun, perlu faham impak penggunaan senjata nuklear. Takut nanti uranium itu yang guna di reaktor nuklear dicuri, contohlah, dan dijadikan bom atom. 可能发生吗？这个有可能。Jadi ini adalah benda yang sekali lagi berkait dengan rapat dengan apa yang bakal berlaku. Itu pasal terorisme ini bahayalah. Teroris ataupun kita panggil pengganas. Impak penggunaan senjata nuklear, mungkin negara kita pun mana tahu kan. Kalau dah buat, takutlah dia jadikan dicuri ke ataupun dirampas ke jadikan bom nuklear. Jadi pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu yang aku nak tunjukkan YouTube sekali lagi. Ya, memang ada. Kalau dari YouTube nanti bom Hiroshima. Okey? Jadi orang yang cerita balik ketika bom nuklear itu bagaimana? Kalau izin je aku share dengan kamu sekali lagi bom nuklear. Contohnya yang dalam cerita Terminator. Dia bagus. Dia nampak dia bagus. Kalau kamu tengok, kamu akan nampak sebenarnya sangat dahsyat. Ini yang dia buat lah. Dia pun tunjukkan dalam takut salah guna saja. Jadi untuk niat baik. Tapi apakah sebenarnya perlindungan ataupun janji yang kerajaan boleh buat untuk jaga. Itu yang penting juga. Jadi kalau kamu tengok di sini, tengok dalam 2 minit ni ya. Dia depan ni dia banyak cerita. Dia sebenarnya kita Terminator ni, dia terkenal Terminator 2 ini sebab babak inilah di mana orang yang buat cerita ni dia berjaya melakarkan pengeboman bom atom yang mereka katakan Judgment Day lah. Tengok ni.
kenapa orang itu terbakar? Ya, sorry ya. Kalau siapa rasa tak selesa, saya minta maaf ya. Jadi, kenapa dia boleh terbakar? Sebab tenaga nuklear. Sinar radioaktif itu boleh menghasilkan tenaga haba yang kuat sampai jauh. Itu yang cikgu cakap, bayangkan tenaga haba yang dihasilkan di matahari. Nuklear jadikan haba sampai ke bumi. Jadi panas itu biasa. Tapi aku tipu. Maaf. Penting. Kan Jadi kucing. tak apa. Nanti cikgu boleh share dengan kamu link ini. Jadi kamu boleh nampak dalam skrin itu di mana bangunan itu semua hancurlah oleh letupan nuklear. Saya share kan mana link. Jadi kamu boleh tonton, tapi ini bukan sebagai assignment yang cikgu akan share terus di dalam di grup WhatsApp kamu boleh tengok semula sebagai hiburan. Jadi kalau kamu nak cakap tenaga nuklear itu tak patut dibuat di Malaysia, sebabnya Malaysia tak ada kekuatan tenaga tentera yang jaga ataupun menjamin. Tak ada salah gunanya bahan nuklear itu, mungkin kita boleh bincang. Sekali lagi, kalau kamu cakap bahaya, semua benda bahaya. Semua itu bahaya memang. Jadi kau perlu faham konsep bahaya itu ada ke tak sebab struktur dia. Kalau struktur dia tak bahaya, takut salah guna saja. 明白吗？ Jiwei？ 明白老师。 OK， 我的老师video 很卡，所以我的 internet 可能不好，不好意思啊。Jadi cikgu nanti kalau sempat cikgu share dengan kamu link itu ataupun cikgu share dengan kamu di sini lah, nanti kamu boleh tonton sendiri. Nah ini dia. Sorry ya, internet tak berapa bagus, cikgu mengakui ya. Jadi cikgu sambung. Jadi tengok macam mana bom nuklear boleh berlaku. Ya. Jadi perlu faham lah. Jadi apakah impak kepada ujian nuklear? Okey. Ada banyak tempat negara maju seperti China ke Amerika memang ya. Mereka cuba membuat ujian testing untuk nuklear bom. Jadi kesan penyebaran radiasi itu memang mereka dah ada penyelidikan menyatakan boleh menyebabkan pada kesan somatik. Somatik ini maksudnya sel-sel badan. Genetik ini dia biasanya rujuk kepada sel gamet. Maksudnya kepada masa sperma, okey, dan seterusnya. Jadi untuk sel-sel badan kita akan menjadi seperti lawyer, katarak, leukemia dan keguguran rambut. Ini biasanya orang yang terdapat kanser ataupun terdedah kepada radiasi nuklear yang tinggi. Okey, kalau kamu pernah tengok lagi satu cerita ya, aku tunjukkan lagi satu supaya anda boleh nampak. Bukan ni. Sabar ya. Cikgu tahu cikgu lag ini Alice ni. Okey? Ya. Ini cerita lah. Ini dalam satu cerita juga. Yang ini orang ini watak ini dia termasuk ke dalam satu bilik yang menghasilkan radiasi yang tinggi. Cikgu share juga link ni nanti kamu boleh tonton. Karena lag dah ya, cikgu faham. Kamu boleh tengoklah. Lepas dia kena radiasi, dia tak akan terus mati. Tapi sel-sel badan dia mula rasa sakit dan dia rasa penat. Kau boleh tengok sendiri ya. Ini watak itu dia termasuk dalam, dia bekerja di dalam satu bidang. Cerita ni best. Kau boleh tonton, saya carikan. Dia terkurung dalam satu bilik di mana ada sinaran radiasi yang tinggi. Jadi dia terperangkap, dia disinarkan. Dan sinaran itu tak perlu bakarkan dia sampai dia mati, tak. Tapi buatkan sebadan dia dapatlah mutasi dan dia rasa penat, lawyer dan nak meninggal lah, on the way nak meninggal. Jadi watak itu nak cari jalan untuk rawat diri sendiri. 他找一个方法去医治自己的这个病，跟你看不是不错的，sangat-sangat
impak lah. Rasanya kamu boleh rasa. Oh macam tu rupanya. Cikgu sambung ya. Jadi untuk kesan genetik, kan cing sangat boleh menghasilkan kecacatan pada bayi, mutasi sel dan paling penting boleh menyebabkan kanser. Okey, cikgu apa itu katarak? Katarak pada mata. Lawyer itu jauh的感觉. Latihan penatlah, leukemia, bara darah putih, bara darah lah, kanser darah, keguguran rambut kulit. Jadi adakah negara yang masih menjalankan ujian nuklear? Tadi kita pun dah tonton video ni, aku pun tak nak buang masa. Kawan-kawan fikirkan sebenarnya ada negara, cikgu tak nak cakap negara apa, ada yang masih buat tapi dia tak buat di atas bumi, dia buat di bawah. 他在地底下轰炸，看那个课伍的工人到底可以需要多少发的，dia buat di bawah tanah. Jadi kita pergi seterusnya yang last tenaga nuklear di Malaysia. Bulatkan muka surat 266 yang value selimen, bulatkan kewajaran. Kewajaran. Maksudnya wajar ke tidak wajar? China 有需要吗? Perlu tak? Wajar ke tak wajar? Okey, jadi dalam soalan wajar ke tak wajar ni, dia tak ada betul atau salah. Kalau kamu nak kata dia tak wajar, Malaysia tak wajar, sila kemukakan penerangan kamu. Okey? Okey, kurang Kamu tengok pada muka surat 66 ada dua orang ni. Satu, pada pandangan saya, pendapat saya, Malaysia perlu membina stesen jana kuasa elektrik untuk menampung gariskan permintaan penggunaan terhadap tenaga elektrik. Jadi kawan yang sebelah kanan ini pula dia kata, saya kurang setuju. Kerana nuklear menghasilkan sisa radioaktif yang berbahaya kepada manusia. Jika tidak dikendalikan dengan cermat, 如果是没有被安全的处理的话，这些核废料会对人类造成很大的伤害。Jadi jawapan ini wajar, pro dan cons. Dia tak ada betul, tak ada salah. Tetapi kalau kamu kata, oh, saya tidak setuju sebab tenaga nuklear ini bahaya, nota. Salah lah. Bahaya kalau cikgu dah cakap bina itu dah selamat, apa yang bahaya? Kamu perlu terangkan. Contoh salah guna jadi senjata nuklear. Terima. Ataupun seperti yang kawan India ni cakap di sini, menghasilkan sisa radioaktif yang berbahaya pun boleh. 会产生核废料. Kalau untuk yang siapa yang belajar Cina ya, 核废料. Okey. Yang maksudnya sisa yang masih boleh hasilkan sinar radioaktif nak campakkan mana? Jadi bagi melaksanakan pembinaan muka surat yang terakhir jika bincang dengan kamu 267, pembinaan stesen jana elektrik nuklear, beberapa faktor perlu diambil kira. Gariskan semua ini. Pertama, bahan api fosil seperti arang batu akan habis dan kosnya semakin tinggi. 为什么我们要建造核发电厂? Kenapa? Sebab satu hari nanti petrolium akan habis. Kalau dah habis macam mana? Tak ada elektrik ke? Cikgu dah cakap hidroelektrik sebenarnya tak bagus. Akan tenggelamkan kawasan yang luas dengan air. Jadi, tenaga nuklear adalah pilihan. Yang satu-satunya pilihan kita ada. Cikgu, kenapa tak guna tenaga solar? Solar panel itu mahal, itu pun satu perkara. Kedua, kita kalau datangnya musim hujan pun, tenaga solar panel itu pun tak boleh nak guna elektrik mah. Kalau datangnya monsun hujan, tiap-tiap hari mendung. Kedua, kesan pencemaran oleh tenaga nuklear juga lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil. Pencemaran lebih rendah. Cikgu, dia ada sisa radioaktif, 它有核废料. Ya, tetapi kalau sisa itu kecil, 它是很小的, boleh simpan di dalam tong yang besar itu
Itu je. Tetapi kalau gunakan bahan api itu kuasa yung ranial pak. Yang bakar dia hasilkan asap-asap. Boleh memanaskan bumi, kesan rumah hijau. Jadi kawasan yang bagi pembangunan stesen dana kawasan nuklear juga mesti strategik. Kawasan strategik. 1, 2, 3. Tolong hafal. Kalau tak strategik tak boleh. Sebab strategik itu perlu ada proses penyejukan. Dia pun dah cakap mesti ada aliran air, sungai. Ataupun tepi laut. Yang last kali, kadar tenaga akan jauh lebih besar. Tenaga yang dihasilkan. Dia adalah lebih efisien berbanding dengan tenaga lain. Jadi, tamatlah bab yang terakhir kita secara kelas. Murid-murid, siapa ada soalan? Murid-murid, siapa ada soalan? Jadi itu saja hari ini. Jadi untuk kelas akan datang, cikgu rumuskannya sekali lagi. Jangan kata nanti lepas ini tak ada kelas ya. Dengar ya. Pentingnya anda sedar, pertama, kita masih ada lagi eksperimen PK. Jadi laporan itu perlu buat dan cikgu sentiasa akan bimbing. Kita akan buat apa yang mampu. Walaupun kalau tak buka sekolah pun, kamu boleh sediakan laporan sehingga ke prosedur. Yang kedua, jangan lupa ada buku nota dan juga latihan yang kita akan buat kepada Syafiqah dan juga Nadia. Nadira baru masuk tadi kan. Cikgu dah sebut tadi, iaitu ada Jiwei. Bukan Syafiqah. Syafiqah tak tahu. Jadi Jiwei, ingat buku nota, rujuk kepada buku nota yang kamu sudah tulis index itu bagus. Nota sepatutnya kamu tulis setiap kali masuk kelas. Apa yang kamu dengar daripada cikgu kamu tulis. Tetapi kalau kamu tak tulis, cikgu sarankan anda tulis rumusan. Jadi kalau kamu ada 12 bab, cikgu harap akan ada 12 rumusan di buku tulis kamu. Okay, ada rumusan. Maksudnya paling pendek lah. Nota itu bagi nota anda. Rumusan untuk 12 bab. Tulis dalam buku dan kita lepas ini akan mula buat latihan. Jadi kita akan pilih latihan formatif cikgu. Masuk kelas kita jawab soalan saja. Dan last kali datang sekolah nanti untuk hantar dokumen-dokumen dan juga hantar ataupun buat apa-apa yang patut untuk mendaftar SPM yang akan datang. Kita tak tahu. Jadi itu saja untuk cikgu hari ini. Ada soalan tak? Ada soalan ke tidak? Kalau tak ada, cikgu nak minta izin untuk habiskan kelas untuk bersurai hari ini. Tapi sebelum itu sila buka kamera. Mana